Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahil Amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Musi majlis yang dihormati timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, timbalan CEO Lada, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Minta maaf saya tak pandai apa. Yang berhormat, yang berusaha tu tak apa nak pandai kan. Baru ni di Melaka saya terlupa sebut ahli panel yang lain, Habib Ali dengan Ustaz Azhar, tak sebut terus. Ramai tengok 40,000. Hak ni berapa ni, 200 ni, patutnya 1,000 boleh ha. Tengok malam tu ramai sangat. Baru ni lah beberapa hari lepas, lupa habis. Nak sebut hak ni tak teringat lah. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, diciptaku untuk mencintaimu. Ku tu kita semua, mu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara tujuan Allah cipta manusia ialah untuk beribadah kepada Allah. Satu. Antara tujuan Allah cipta manusia, nombor dua, tujuan-tujuan besar ialah untuk mendapatkan redha Allah. Redha Allah. Dua. Dan yang ketiga, antara tugas kita yang ketiga ialah mencintai Allah dan Rasulullah. Mencintai Allah dan Rasulullah. Kalau cinta orang, yang tu memang berasa sampai ke urat perut. Tu dia nak kata tu. Ni duduk Kedah tak apalah, seronok lah cakap sikit kan. Boleh lepas lah kan. Saya duduk perasan pula, duduk Langkawi pula tu. Okey, kita ni, saya bersila lah, orang kampung. Saya PTV pun kalau boleh sila, saya bersila je. Nak panggil tak mau sudah. Kita kalau kata sayang iPhone 13, baru ni ada orang tu tunjuk iPhone 14. Cepatnya. Saya duk pakai Samsung lagi. Sayang iPhone, sayang handphone, hak tu boleh berasa, boleh faham Ustaz oi. Ustaz sebut sayang iPhone ni boleh faham. Tak bagi anak main game sebab mahal, beli mahal. Dah lah bayar tak habis lagi. Duk bayar bulan. Nak bagi anak main game dah, tak ada lah, minta maaf lah. Tangkap gambar boleh. Sebab sayang binatang pula. Sebab sayang benda itu. Faham? Sayang kita faham. Saya faham sayang. Sayang duit lagi faham. Sayang duit.
lagi faham. Duit gaji dapat 2,000 lebih, 3,000 lebih, 4,000 lebih, sayang duit, lagi faham. Bila sebut sayang Rasulullah, tak faham dan tak rasa apa. Sayang Rasulullah. Sekupang pun tak ada. Sekupang pun tak ada. Di feel tu yang saya sebut ni feel. Macam mana kita berasa dengan sayang duit, berasa dengan sayang mak, berasa dengan sayang handphone. Sayang Rasulullah, dia jadi tak ada apa pun Ustaz. Rasa kosong. Sebab apa? Sebab tak tahu nilai Nabi. Sebab tak tahu nilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni saya abang ni kunci ni. Saya bukan nak main tiap-tiap tahun tau. Mungkin sekali ni je. Bukan belagak tuan. Ada 1,000 jemputan. Saya nak kena isi 3 bulan. 3 bulan ada 90 hari. Ada 1,000 jemputan. Nah, ni saya abang siap. No? Mungkin kali ni. Wallahu a'lam. Pasal apa berasa kosong bila sebut sayang Rasulullah? Sebab tak kenal. Taulah Nabi lahir di Mekah, lepas tu hijrah, tala'al badru alaina tu qatilah nasyid hijrah. Meninggal umur 63 di Madinah. Yang maklumat tu tahu macam mana maklumat cerita Hang Tuah. Macam mana maklumat cerita Mak Kilau. Tahu. Tapi tak kenal. Tak kenal. Kita tahu orang cerita kata yang tu Rasul kita, hak tu je lah. Nak sayang tak erti. Tiba-tiba Allah fardukan, wajibkan kepada saya dan kita semua nombor 1 dalam alam ni, nama dia cinta Allah. Ranking kecintaan nombor 2 dalam alam ni, nama dia cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mati petang ni, dalam hati dia kedudukan pertama adalah cinta Allah, kedudukan kedua adalah cinta Rasulullah. Nabi sebut kana ma'i fil jannah, dia mesti duduk satu taman dengan aku dalam syurga. Satu taman ni saya sebut macam hari ni lah, kita ada taman sekian, bandar perdana, bandar Putrajaya, bandar Mutiara di Sungai Tani, bandar. Ada tengah guna taman, ada setengah guna bandar. Macam taman perumahan tu. Sebab tu bila sahabat kata, ya Rasulullah, aku ni terus terang semayang tak banyak, puasa tak banyak, sedekah tak banyak. Depan muka Nabi disebut. Semayang fardu buat semua awal waktu, tapi semayang sunat malah. Ni sahabat lah. Semayang fardu buat semua awal waktu, tapi semayang sunat sahabat ni kata tak banyak. Sedekah tak banyak, puasa sunat tak banyak, dia habaq depan Nabi. Tetapi depan Nabi, aku mencintaimu ya Rasulullah. Sahabat ni sebut. Nabi pun kata, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa sayang aku, dia duduk sekali dengan aku dalam syurga. Sekali bukan satu rumah, sebab kita ada istana masing-masing. Nak bagi manusia macam kita ni faham, duduk satu kampung lah. Keluar rumah boleh selisih dengan Rasulullah. Assalamualaikum Rasulullah. Salam, Nabi kata. Di mana? Cari cuci canai Ustaz. Contoh. Tak tahulah dalam syurga ada ke tak, wallahu alam. Tak sat makan macam-macam saya pun. Sampai sikit perut. Sikit perut sebab semalam saya melawak je. Semalam sikit perut apa tak tahu. Macam-macam lepas jamu. Maka Rasulullah kata kat dia, kat orang ni, sahabat yang tidak melazimi maksiat. Kita dah lah tak semayang, melazimi maksiat pula 2 kali.
Rasulullah tak kenal. Dia duk suka kat Ustaz Azhar Idrus pula dah. Rasulullah tak kenal tapi follow rapat Ustaz Wadi Anwar. Oh, tang mana pi tak tahu pula tu. Jumpa aja dia bagi tahu duk tang ni, duk tang ni, duk tang ni. Subhanallah. Cari Nabi dulu. Nampak semua nampak. Oh, kena cari cinta Rasulullah. Macam mana? Soalan nombor 2. Allah bagi jawapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni jawapan ni. Fakta yang keempat. Saya bagi kunci kat tuan-tuan. Yang saya pagi ni saya mai bagi kunci. Allah Ta'ala kata qul, wahai Muhammad, habaq. Qul ni fi'lul amri mabniun 'ala sukun. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ni boleh buh dekat pintu nak masuk bilik rumah kita. Bukan tangkai. Nak bagi faham. Print lah. Jangan print guna dakwah ladar pula. Dah mentang-mentang kerja pejabat, dia print tiap hari buku tu lah, buku ni. Tak boleh. Itu haram. Bukan hak kita. Hak peribadi kan, print nak rumah-rumah. Pergi kedai, print 3 kupang. Lekat depan pintu ayat-ayat yang merupakan jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang kenapa kamu berada di kerusi ni pada pagi ni. Maksud saya hidup di dunia yang sementara ini. Tak faham lagi ke sementara tu duk tengok jiran mati, adik-beradik mati, belakang rumah mati, keluarga mati, rakan di pejabat mati. Allah Ta'ala kata aku bagi mati tu nak bagi hang tahu. Hang duduk dunia ni sementara. Subhanallah, ni baru nampak betul sementara. Qul, wahai Muhammad, habaq kat umat kamu. Tuan-tuan, hak saya terjemah ni betul ke tahu ni? Tak cuma bahasa kita. Qul ni maksud dia katakanlah, atau terjemah sedap lah, wahai Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Tu ayat lain. Niat saya baca ayat kunci tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bagi tahu kepada umat kamu, wahai Muhammad, sekiranya mereka mengasihi dan mencintai Allah, sesiapa nak cinta Allah, hak nombor 1 yang Allah wajibkan tadi, nak dapat tu, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kunci dia ialah ikut aku. Ikut aku tu ikut Nabi. Allah suruh Nabi cakap kat saya dan kita semua, cakap kat kita, siapa nak cinta Allah, ikut Nabi. Fattabi'uni, ikut aku. Yuhibbukumullah, Allah sayang kepada kamu. Mesti, confirm, tak ada khilaf mazhab dalam tu. Ikut apa Ustaz? Jawapan dapat dah Ustaz? Oh, ikut. Ittiba' maksud dia iqtida'. Tu bahasa Arab tu. Ittiba' ataupun iqtida' ni jadikan role model. Role model waktu di rumah ke di mana Ustaz? 24 jam. Kerana baginda Rasulullah pernah menjadi Perdana Menteri. Dia pernah menjadi hakim. Beliau pernah menjadi petani. Beliau pernah menjadi usahawan besar Mekah. Beliau pernah menjadi suami kepada 11 orang. Bukan 2, bukan 4, bukan 1. Beliau pernah menjadi ayah. Beliau pernah menjadi jiran. Beliau pernah menjadi menantu. Beliau pernah menjadi anak. Bukan tak dan kau Ustaz dengan mak dengan ayah dia. Tak dan. Dia dan 6 tahun dengan mak dengan ayah tak dan langsung. Tapi tengok kisah bagaimana Rasulullah merindui ibu dan ayahnya. Ada kisah 1 jam ceramah kisah tu.
Tajuk ceramah tu, bagaimana Rasulullah merindui ibu dan ayahnya. Minta izin dengan Allah, wahai Allah, boleh tak aku nak ziarah mak aku di pusara? Minta izin. Sampai di pusara, Nabi duduk. Teriak, Nabi menangis. Berjurai-jurai air mata. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kubur siapa ni? Kubur ibu aku. Perfect Nabi. Benda apa yang dia tak nak jadi? Jangan kata dah jadi pengarah, Ustaz, saya kan pengarah, Nabi kan tak nak jadi pengarah. Perasan. Lebih daripada pengarah, beliau Perdana Menteri Rasulullah SAW, menguruskan sebuah negara. Bila Allah Ta'ala bagi kata kunci dia, perkataan dia satu je, ittiba'. Tuan-tuan dapat bagi ni yang tu cukup. Ittiba'u Rasulillah, ikut Nabi. Kata seorang sahabat, aku tak pernah tengok satu orang yang lebih banyak senyum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu baru satu, saya tak baca 6,000 hadis. Saya belum baca 6,000 hadis akhlak dan kehidupan Rasulullah, baru baca satu. Ma ra'aitu ahadan akthara tabassuman min Rasulillah. Tu bahasa Arab dia. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni kata, aku tak pernah tengok satu orang manusia yang paling banyak senyum bila jumpa orang lain. Mulia lah tu, hati mulia. Hati tak ada dengki dengan orang, tak ada dendam dengan tempat orang, tak ada dendam dengan perniagaan orang, tak ada dendam dengan kereta orang, tak ada dendam dan dengki dengan baju baru orang. Nampak orang senyum Rasulullah, tak ada dendam. Dada bersih. Sehingga sahabat sebut, ma ra'aitu ahadan akthara tabassuman min Rasulillah. Tak ada orang yang paling banyak senyum kepada orang lain melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba', ikut Nabi. Kita duk ingat nak ikut macam mana, Ustaz, tak ada maklumat. Bukan tak ada maklumat, kita jahil. Sejuta hadis Nabi yang ada dalam dunia ni, sampai cara Nabi jalan pun beritahu. Berjalan. Bukan berjalan-jalan, Nabi berjalan. Kami Ustaz menguruskan ataupun selalu bercakap dengan orang ramai kan, menyampaikan ucapan, pidato dan sebagainya. Jadi nak tiru Nabi tu susah sikit. Tengok jahil lah, ayat jahil. Dia ada satu bab, dalam tu ada hadis bagaimana pertuturan dan ucapan Rasulullah. Satu bab. Sejam tajuk tu. Bagaimana kaifakana kalamuhu sallallahu alaihi wasallam. Satu bab. Sejam tajuk tu. Bagaimana Nabi bila bertutur dan menyampaikan ucapan. Kata Sayyiduna Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ni duduk dengan Nabi 10 tahun, bukan 3 jam. Daripada dia umur 10 sampai Nabi wafat di Madinah, 10 tahun. Sayyiduna Anas bin Malik bagi tahu antara ciri bercakap Rasulullah, 10 tahun aku tidak pernah mendengar Nabi mengangkat suaranya kepada orang lain, kecuali dalam khutbah Jumaat ataupun mana-mana khutbah dan pidato. Kalau bercakap dengan orang, tak pernah angkat suara. Saya ni Wadi, kita semua hari-hari jakah orang.
Tak orang pun di rumah. Tu kepakaran lah kalau di rumah. Pom suruh pom menjerit kono. Dengar ambil jiran. Benda apa tu? Oh, suruh ambil baju. Sopangan Jepun mai. Suruh ambil baju je. Daripada tadi suruh tak ambil lagi 5 setengah lagi nak hujan dah. Langkawi hujan tiap-tiap aku masuk Langkawi pun kena. Baju. Jerakah hari-hari. Tak ada akhlaknya saya dan kita semua. Sebab tu kunci dia, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kenapa beliau jadi presiden segala jin dan manusia? Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau menjadi presiden segala nabi dan rasul? Ni jawapan dia. Kerana beliau adalah orang yang paling Allah redha atas dunia ni. Kalau nak dapat redha macam Nabi dapat, Ustaz, ittabi'uni. Ikut cara Nabi. Cara Nabi bercakap, cara Nabi minum, bernafas di mana, cara Nabi mendengar, cara Nabi masuk rumah orang, apa yang Nabi tengok, apa yang Nabi tak tengok, siapa duduk dulu, siapa keluar kemudian, siapa capai makanan dulu, siapa capai makanan kemudian, basuh tangan, benda apa boleh minta kat tuan rumah, benda apa tak boleh minta kat tuan rumah. Masya Allah. Maksudnya penyelesaian dia apa, Ustaz? Penyelesaian dia lepas ni cari kitab sunnah Rasulullah seharian. Cari buku sunnah Rasulullah seharian. Nabi pegang cawan di mana, Nabi angkat, Nabi letak, berapa teguk Nabi minum, sampai minum pun cerita ke Ustaz, sampai minum, sampai cara kencing pun diceritakan. Kita kencing sambil main game, punya takdan nak sambung, kalau berhenti sekali kawan marah. Main 4 orang Mobile Legend, main 3 orang, main 6 orang, berhenti marah sekali. Dah nak berak ni lama ni, masuk tu dia. Hak bawah pun buat kerja, atas pun buat kerja. Atas bawah. Hebatnya umat 2022. Sebut satu sunnah Nabi bila masuk tandas, tak tahu. Ada lebih 10 sunnah Rasulullah bila masuk tandas. Masuk tandas saja, masuk tandas saja. Ittabi'uni. Allah Ta'ala bagi kata kunci dia, kena ikut cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Print ayat tu besar-besar, tulis terjemahan dia, pelekat kat pintu masuk bilik kita tu. Anak tanya, ayat apa ni Umi? Ayat Allah suruh ikut cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa ikut cara hidup Nabi? Untuk dapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala. 2. Untuk jadi makhluk yang Allah sayang. Allah sayang. Bila Allah sayang, Allah yang jaga kita. Allah yang jaga kita. Kita tak heran dengan hang PM ke, hang menteri ke, hang sultan ke. Allah sayang aku, Allah jaga aku. Manusia hari ini begitu bangga, seronok, usung merata gambar dia dengan menteri. Ni, nanti tengok elok. Tengok elok aku gambar dengan siapa ni. Dengan buat main cakap elok sikit. Usung. Boleh nombor telefon menteri, seronok, berasa selamat. Buat kerja ni senang, buat kerja ni senang, kabel besar. Kalau boleh nombor telefon Allah, tak pernah teringin berasa ke boleh nombor telefon Allah?
Kontak Allah angkat. Kontak Allah angkat. Maksud saya berhubung. Berhubung tu doa. Doa tu minta. Minta Allah jawab. Minta Allah jawab. Siapa yang boleh menghalang kamu dengan kehendak kamu ketika mana Allah yang rapat dengan kamu? Ni kunci dia. Itulah kunci dia, tuan-tuan. Semoga saya dan kita semua dapat. Allah sebut dalam Quran, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kita semua, kepada saya, kita semua, nur, cahaya. Wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas, iaitu Quran. Cahaya tu siapa? Kata Al-Imam At-Tabari, ya'ni bin nur Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Cahaya itu Rasulullah. Cahaya. Siapa yang menamakan Rasulullah cahaya? Allah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Selawat Allah ke atas cahaya. Boleh tak sebut? Boleh. Allah yang menamakan Rasulullah sebagai cahaya. Ni surah Al-Maidah ayat 15. Sebahagian ulama tafsir kata cahaya itu ialah yang dimaksudkan oleh Allah, cahaya itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak Nabi kata, ketika aku melahirkan Rasulullah, dia tak katalah Rasulullah, ketika aku melahirkan bayi yang bernama Muhammad ini, aku melihat cahaya, nuran, adha'at minhu qusur Syam. Aku melihat cahaya. Yang ni siapa yang nak tahu cerita Aminah binti Wahab? Bukan Tokeh Cendoi tau. Aminah binti Wahab ni mak Rasulullah. Ketika aku melahirkan Muhammad, aku melihat nuran cahaya, adha'at minhu qusur Syam, yang mencerahkan istana-istana di Syam. Kenapa mencerahkan istana di Syam? Macam-macam huraian para ulama. Antaranya Islam ini akan sampai ke sana dan menguasai negara dan kerajaan sana. Waktu tu di Mekah tak ada istana, rumah-rumah biasalah, rumah orang kaya sebagainya. Dia tak ada istana-istana besar. Syam ataupun Syria waktu tu, Syam ni Syria. Syria waktu tu diperintah oleh Rom. Ibu negara Rom di Syam. Lupa bila. Duduk sana 7 tahun. Balik pun lama dah, 2007, tuan-tuan kira lah. Ibu negara Syam di Busra. Bukan Basrah, Basrah Iraq hari ni. Busra dekat dengan Damascus. Itulah ibu negara Syam, dan dia banyak bangunan-bangunan mewah dan moden. Istana-istana. Bila ibu kepada Rasulullah melahirkan Nabi, dia nampak cahaya besar waktu tu. Bukan dia pergi ke Syam 1000 kilometer, nak pergi ke Syam tu 1000 kilometer, tapi dia nampak cahaya menerangi istana-istana di Syam. Kata ulama hadis, hadis itu sahih li ghairihi. Imam Syafi'i bagi tahu kepada anak murid dia, nama Amr bin Sawad. Imam Syafi'i kata, tidak ada kelebihan yang Allah bagi dekat nabi-nabi lain seperti mana kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasul lain pun ada mukjizat, kelebihan banyak. Kemudian anak murid ni kata, wahai Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Nabi Isa boleh hidupkan orang mati dengan izin Allah. Orang. Imam Syafi'i jawab, wahai Amr, Allah izinkan kepada Nabi kamu Muhammad bukan hidupkan orang mati, batang pokok mati itu hidup dan bercakap dengan dia. Sallallahu alaihi wasallam, bukan orang. Ni batang yang dah jadi kayu ni, yang Nabi buat tempat untuk Nabi bersandar di Masjid An-Nabawi waktu sampaikan khutbah. Bila mana mimbar baru yang ada 3 tangga, 3 anak tangga dibuat kepada Rasulullah, hari pertama Nabi pun pijak tangga mimbar baru. Nabi dengar satu masjid bunyi bayi yang menangis. Rasulullah seorang ke dengar ustaz? Satu masjid dengar. Kita kalau malam bunyi macam tu ke, dia daripada 2, 5 terus. Hari pertama Nabi naik mimbar baru, Nabi pijak mimbar baru, bunyi satu bayi menjerit. Kalau kita macam kena air panas kan, orang tu kata, teriak macam kena air panas, padahal tak angkat dukung je. Kenyang dah, berak pun dah, sakit perut pun dah, budak kan. Tapi dengan ngam jerit tu lah. Budak anak kita 8 bulan, setahun lebih kan. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Bila satu masjid dengar menjerit, Nabi turun. Nabi cari tengok. Nabi pun nampak batang tamar tu. Lagu hak sebatang tamar tu lah hak jadi juara tu. Saya nak cerita juga tu pun. Buat tak kena artis lah tu, buat warung. Dakmi. Sagi tengok lagu Sebatang Tamar sambil ingat cerita ni. Cerita tu lah, bukan batang tamar tu Nabi pergi beli. Batang tamar tu buat kayu api. Cerita dia Nabi guna batang tamar tu untuk sandang, untuk apa semua ni hari Jumaat. Bila buat mimbar baru, Nabi baru pijak. Rupanya batang kurma kering tu yang menangis sehingga didengari satu masjid. Tuan-tuan nak buat apa? Batang kurma teriak nak pujuk macam budak kita mancuh susu. Bagi lena buh ubat angin. Batang kurma itu dihampiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi kat dia, kata para sahabat, Nabi mengusap-ngusap batang kurma itu. Sehinggalah bunyi macam budak hak nak berhenti daripada menjerit tadi ni. Kayak bunyi. Tu. Nak habaq tak reti, kena buat. Budak kalau dia menjerit, terkapit tangan ke, hak menjerit, hak nganga semua ni. Lepas tu sekali bila nak berhenti tu. Tu. Apa dia? Selok pula ni, selok waktu naik ni, waktu rendah dah ni. Sedu dia tu. Saya yang jahil. Sedu lah. Sampai sedu batang tamar tadi. Nabi usap dia. Cerita ni dalam Sahih Bukhari berlaku. Mukjizat Nabi hak macam-macam ni bagaimana makhluk mencintai Rasulullah. Saya tak lari tajuk ni, tajuk hari ni lah. Mencintai Rasulullah tu, makhluk sayang Nabi. Kata Imam Hasan Basri, ketui batang pekak, ketui batang hak pekak ni, yang tuli ni sayang Nabi,
dia menangis di alam dia, Allah izin manusia dengar tangisan kerinduan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hak ada otak pakai kasut elok, muka bubuh pewarna elok, gedaklah. Tapi tak reti sayang Rasulullah, tak reti. Pekak kita lagi daripada batang tamar tu. Subhanallah. Sampai kot saya abang kan. Imam Hasan Basri kata, kita ni orang manusia, Tuhan bagi jantung yang berdegup, mata yang berkelip, akal yang berfikir. Tak boleh rasa sebut cinta Rasulullah. Dia kata, cinta Rasulullah macam mana pula dah cinta Rasulullah. Tak boleh feel. Subhanallah. Lebih keras hati kita daripada batang tamar yang pekak, yang mati tadi. Nabi kata, kalau aku tak peluk dia, bukan Nabi usap saja tau, ni peluk. Kalau aku tak pujuk dia, kata Rasulullah, kalau aku tak pujuk dia, wallazi nafsu Muhammadin biyadih. Ni tambahan ayat ni ada dalam Sunan Ad-Darimi bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Nabi kata, kalau aku tak pujuk, tak peluk, tak usap dia, lama zalaha kadza ila yaumil qiyamah, dia akan menangis sampai kiamat macam tu, kerana kesedihan dan kerinduan. Masya Allah. Oh, makhluk semua sayang Nabi ustaz. Semua makhluk sayang Nabi. Pokok sayang Nabi, batu sayang Nabi, rumput sayang Nabi, harimau sayang Nabi, burung sayang Nabi, unta sayang Nabi, gunung sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesemua yang saya sebut tu ada ceritanya. Satu hari Nabi musafir, keluar musafir. Nabi bawa Abdullah bin Mas'ud. Ataupun ayah kepada Abdullah bin Mas'ud, iaitu Mas'ud lah. Satu hari keluar musafir, lalu di sebelah pokok, lalu di sebatang buah pokok. Nabi pun buat kerja apa semua. Ayah Abdullah ni cerita, iaitu Mas'ud, tiba-tiba Nabi panggil kami. Nabi pun kata, tadi seekor burung datang kepada aku, berkicau-kicau tak berhenti. Burung tadi, burung apa tak tahu, boleh jadi burung merpati, disebut al-hamamatu. Dalam hadis ni sebut al-humratu. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Hakim, dan hadis itu sahihul isnad, sanadnya sahih. Kata Rasulullah, burung tadi datang, dia berkicau-kicau kepada aku. Lalu Nabi SAW memahami maksud kicauannya, bahasanya. Masya Allah. Antara mukjizat Rasulullah memahami bahasa binatang. Kita kata, oh samalah macam Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman binatang saja, Rasulullah batu dan pokok bercakap dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tadi Imam Syafi'i dia kata, kelebihan yang Rasulullah dapat tidak ada pada Rasul lain. Yang sama ada, tapi hak bonus, hak lebih tu Rasul lain tak dapat. Nabi Sulaiman bercakap dengan semua jenis binatang, Rasulullah bercakap dengan semua jenis binatang, tambah pokok dan batu.
Jadi burung tadi mai, dia berkicau, rupanya berkicau tu bagi tahu sesuatu kepada Nabi. Nabi pun panggil, Nabi kata siapa ambil dua anak dia? Dia ambil anak burung pula dah, macam kita lah. Nak bela burung pula elok, lawa burung tu kan, ambil anak kan, tak boleh terbang ni, ambil bela elok lah, bukan bunuh. Sahabat pun bukan bunuh. Tapi burung itu dia begitu terkejut bila pi kat sarang dia. Nabi kata burung tu sedih dan terkejut tengok anak dia tak ada. Nabi kata rudduhuma, kembalikan kedua-dua anak dia. Rudduhuma, huma tu dua, kembalikan kedua-dua anak dia. Sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi bercakap dengan burung sehingga burung mengadu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binatang ketiga dan yang terakhir hak cerita binatang. Banyak lagi kan. Tu kitab. Saya nak buka hari ni, banyak cerita Rasulullah, memanglah banyak. Tapi dah duk perhabis hak siri Korea tu. Nak dan hak Rasulullah ni tak dan kan. Lah ni siri apa yang banyak? Korea dulu tu hak winter apa, sonata tu kan. Pakat pila Korea kena muhung kan. Kena muhung, tak ada pun percintaan dan suasana tu, tak ada pun suasana tekanan banyak kan. Jepun pun saya pilih berbelah-belah hari, suasana tekanan, bersih, amanah, tepat waktu kan, tetapi tekanan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Syukur jadi orang Islam. Tenang aja. Tenang, hati tenang. Semalam saya makan, saya jamak takhir. Semalam kan, makan dulu maghrib, orang azan dah duduk kat kedai dah, terus masuk kedai, kita jamak takhir lah. Daripada start masuk kedai sampai balik duduk atas kereta dalam ni. Dalam ni dia berasa ada seketui duduk atas ni. Kan, bukan sakit pun, berasa tak selesa. Pasal apa? Semayang tak selesai lagi. Tak sakit pun, dia ada rasa sesuatu. Padahal bukan kita tinggal semayang, jamak takhir sebab saya musafir. Dia rasa tak selesa. Ketenangan itulah yang diperolehi oleh umat Nabi Muhammad SAW yang beriman. Yang seandainya raja-raja tahu nilai ketenangan itu, mereka akan minta tukar dengan takhta dan kerajaan yang mereka ada. Kisah yang ketiga, Nabi dan unta yang menangis. Daripada Abd ibn Ja'far, sahabat nama Abd ibn Ja'far, dia kata Nabi bawa dia satu hari. Ardafani ni Nabi Nabi letak di belakang. Nabi duduk depan, dia duduk di belakang, naik unta lah ataupun keldai. Sampai satu rumah seorang Ansar Islam, Nabi pun turun. Pi rumah dia apa semua, masuk dalam kebun dia. Bila masuk dalam kebun, ada pokok apa semua, ada seekor unta. Bila unta tu tengok Rasulullah, zarafat ainahu, mata unta tadi mengalir air mata yang banyak pun. Nabi pun pi dekat. Lalu unta itu membisikkan sesuatu kepada Nabi SAW dengan bahasa unta. Kesemua makhluk dia ada bahasa dia yang tersendiri, komunikasi di antara masing-masing. Dengan bahasa dia bagi tahu ke Nabi sesuatu. Nabi pun tanya. Nabi kata, man rabbu hadzal ibil, siapa tuan kepada unta ni? Hadzal jamal, Nabi sebut. Man rabbu hadzal jamal, jamal, ibil, naqah tu semua unta. Satu orang pemuda Ansar ni dia pun mai, dia kata, ana ya Rasulullah, saya tuan unta ni, wahai pesuruh Allah.
Nabi kata, ala tattaqillah fi hadhil bahimah. Tak takut Allah ke? Tak bertakwa ke kepada Allah untuk jaga binatang ni? Dia telah mengadu kepada aku, kamu menyakiti tubuhnya. Hang tibai dia kuat. Tuan-tuan, binatang hati-hati. Dosa kita dengan binatang hati-hati. Dikira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikira sebagai dosa. Tuan-tuan jangan kata tak ada apa. Saja tenggalung kucing tu, kawan tu baru nak landing, tak kacau dia pun. Kok lah curi lok kau dah, lalu dia pantang kucing masuk rumah kan, baru nak duduk dia baling dengan selipar hak dia pakai tu, selipar dalam rumah. Daripada binatang tu duduk melompat tinggi ni, terkejut. Hati-hati buat binatang. Nabi kata, ala tattaqillah fi hadhil bahimah. Dia mengadu kepada aku, ayak mata unta ni. Unta kan kalau hak biasa-biasa pun kalau ada hak sedih tu keluar air mata. Ada unta. No? Nabi kata, kamu telah menyakitinya. Seluruh alam mencintai Rasulullah. Tuan-tuan nak usung muka tak malu macam mana tuan-tuan? Di mahsyar nanti seluruh alam mencintai Rasulullah kecuali dua, bangsa jin, bangsa manusia. Ramai yang tidak kenal bila sebut hubbu Rasulillah, sayang Nabi ni, ramai tak kenal apa dia sayang Nabi. Tak kenal. Ada satu orang pernah menjadi hamba abdi Nabi. Memang tuan-tuan tak pernah dengar lah nama, gelaran nama dia Safinah. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, sahih ala syarti Muslim. Hadis sahih. Safinah ni gelaran kepada seorang sahabat yang pernah menjadi hamba abdi Nabi, kemudian dimerdekakan. Nabi bebaskan, tak payah jadi hamba abdi, pergi bawa hidup kamu sendiri. Lepas Nabi wafat, selepas Nabi wafat, Safinah ni dia naik perahu. Dia naik perahu dia, naik. Tuan-tuan jangan bayang padang pasir. Dah kita bayang Mekah ustaz, ni ustaz cerita apa ni? Padang pasir ni. Siapa pernah pergi umrah? Kan kita pergi Laut Merah, mereka bawa pergi makan tang tu, rehat lah semayang. Laut Merah tu laut ke pasir? Laut lah. Jadi Nabi melihat laut, para sahabat ada yang nelayan, para sahabat ada yang nelayan, ada yang punya kapal, ada yang punya perahu. Selalu cerita negara Arab, sirah, oh padang pasir. Kan? Padang pasir ya, tapi ada juga yang melibatkan laut. Jadi sahabat ni dia naik perahu dia. Perahu tu sampailah kayu, sampai tengah-tengah ombak kuat, pukul perahu dia, pecah perahu dia. Kata Safinah, aku berpaut pada sebatang kayu, sisa kayu yang pecah tadi, paut sampai ke satu pulau. Ini bukan cerita Dajjal tu tau. Dia kata, seronok ni cerita Dajjal pagi ni. Tu hadis lain, yang tu sahabat lain. Ni Safinah sahabat lain. Dia pun paut sampai ke sebuah pulau. Air ombak tu hempah dia masuk dalam satu semak samun. Kemudian singa pun mai. Bukan singa Zoo Taiping lah. Ni singa pulau. Tuan-tuan yang biasa pergi pulau, dia punya lipan dia 3 kali lipan hak kat belakang rumah kita tu. Dia jenis besar-besar. Semut dia pun kita tengok pulau-pulau yang kan jarang orang pergi ni. Pulau saya pun tak tahu sebab orang tak bunuh dia ke, sebab umur dia ke, kan besar-besar.
Singa pulau. Bukan dia main jamu teh tarik. Singa pulau. Kata safinah, aku terempah dekat situ, ombak hempah aku sampai kat semak samun tu, kemudian datang seekor singa. Dia bayang kan? Maka aku pun kata kepada singa itu, tengok ni sahabat Nabi seumur hidup tak pernah dengar nama dia, sebab sahabat ada 100,000 lebih. Bacalah kisah sahabat, seronok, menambahkan iman dan semangat kita. Tambah iman dan semangat kita. Hari-hari baca satu sahabat. Ada sebuah buku kisah sahabat yang telah pun diterjemah ke dalam bahasa Malaysia. Dalam tu ada hampir 70 sahabat kot, daripada 100,000. 70, kita kata 70 je Ustaz no. Kami nak yang lebih yang 1000 ni Tok Saud belagak. 10 pun baca tak habis lagi. Dalam tu pun berlambak tak kenal sahabat. Dalam tu Amr ibn al-Jamuh, Majza'ah ibn Thawr as-Sadusi. Yang saya sebut ni. Subhanallah, tu pun tak pernah dengar kan? Ni Safinah Maula. Bila singa tu datang, dia pun bangkit, dia pun dah letih dah, dia pun bangun, dia pun tengok singa tu. Dia kata, ya Abul Harith. Dia kata, ya Abul Harith, ana safinatu maula Rasulillah. Abul Harith ni adalah, maksudnya singa. Asadun singa, Usamatu singa, Abul Haris singa. Kataan banyak Kataan yang merujuk kepada singa tu banyak. Safinah ni berdiri depan singa pulau tu, dia kata, ana safinah maula Rasulillah. Hebatlah Rasulullah. Tapi hebat, Rasulullah hebat, sahabat tu pun hebat juga. No? Dia tak boleh Rasulullah saja hebat kan, kita tak sembahyang subuh tak jadi. Apa maksud dia? Dia kata, wahai singa, nama aku Safinah, aku adalah bekas pekerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunduk singa tu, hadis sahih. Tunduk singa tu, tunduk dia. Masya-Allah. Malu dengan nama Nabi dan nama pekerja Nabi, malu dia. Kita kalau sebut kat singa tu lah tuan-tuan, lagi dia makan tulang sekali kan. Sebut nama tak ada apa, kita mana ada kasih apa Rasulullah, mana ada kasih apa, kosong kasih Rasulullah kita kosong. Dan yang terakhir untuk pagi ni, jadilah kisah yang terakhir. Baca semua ni 4 jam setengah kan. Sekali dengan timbalan CEO makin keluar. Tak salah saya nampak 3-4 orang lah kan. Lawak Kisah terakhir tadi, makhluk bukan manusia sayang Nabi. Pagi ni baru kita nampak, subhanallah, malu kita. Nak tang mana nak tak muka kita di mahsyar. Abang Azad, di mana nak letak muka kita di mahsyar yang tak ada sekupang pun cinta Nabi dalam hati kita? Sahabat tu yang ceritalah, ada 1000 kisah kecintaan sahabat kepada Rasulullah. Yang tu sejam tak boleh. Ada lebih 1000 kisah kecintaan sahabat kepada Rasulullah. Satu hari ada seorang sahabat, tahu nama apa? Nama yang kita tak pernah dengar, Rabi'ah bintu Ka'ab. Ramai sahabat 100,000. Dia kata, satu malam yang sejuk, aku tunggu di depan pintu Nabi SAW. Tapi betul-betul depan lah, tunggu jauh sikit. Satu musim yang sejuk. Siapa pernah pergi Mekah Madinah, saya sebut musim sejuk, dia faham. Tapi kalau tak pernah pergi, saya duduk Syria dulu, negatif 12 kalau musim sejuk.
dia boleh capai tahap yang sangat sejuk. Saya pernah kena, untuk saya cerita, apa salji yang keras tu orang panggil apa? Cerita juga apa dia? Salji yang keras tu. Apa dia? Salji tapi sampai dia jadi ketui batu sangat ni. Punya sejuk. Saya balik-balik bunyi macam dengan apa nama ni, Amerika serang. Pop. Ni salji sebab bunyi macam pistol. Batu salji itu turun besar-besar ni. Pak kena kepala kita, dia luku kepala kita, pak. Pecah apa nama ni, cermin motor tu pecah kan. Sejuk. Sangat sejuk. Madinah pun boleh sejuk. Madinah. Sahabat ni, Nabi tak suruh. Dia kata ada satu hari aku sengaja tunggu Nabi depan pintu untuk aku sediakan air berwuduk dan air qada hajat Nabi. Nabi nak buang air kecil. Tandas dalam rumah tak ada tandas. Nabi pergi keluar. Bila Nabi buka pintu nak keluar, pagi Nabi qiyam bukan 7.30. Ni hak pukul 3 ni, pukul 4 ni. Nabi buka pintu nak qiyam, Nabi tengok sahabat ni duduk depan tu. Dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk sediakan air untuk kamu berwuduk dan qada hajat. Duduk dalam rumah kalau tak ada selimut tak boleh tidur, ni musim sejuk. Dalam rumah kalau tak ada selimut tak boleh tidur. Siapa pernah yang salji dia fahamlah ayat ni. Takkan boleh tidur, terlampau sejuk. Tertarik selimut tu, nampak ibu jari kaki pun jaga sebab sejuk. Ni nak bagi faham lah. Dia tunggu Nabi sampai Nabi bangun. Bila Nabi tengok, Nabi sangat hargai pengorbanan sahabat ni. Nabi tak arah sahabat ni. Nabi pergi qada hajat, Nabi ambil semayang, Nabi pun mai. Nabi kata kat dia, sal. Nabi kata, ada tak permintaan? Sahabat ni pun kata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Dia kata, permohonan aku, wahai pesuruh Allah, aku nak duduk dalam syurga dengan kamu. Nabi kata, tak, bukan hak akhirat ni, hak dunia ni Nabi nak bagi. Sebab Nabi ada harta, orang selalu bagi hadiah ke Nabi. Cumanya Nabi tak simpan harta-harta tu, Nabi selalu bagi. Banyak raja-raja waktu tu suka bagi kat Nabi, bagi emas, bagi apa macam-macam, dan Nabi akan bagi pada hari yang sama kepada orang fakir. Bila Nabi tanya dia, Nabi kata minta, dia kata aku nak duduk satu syurga dengan kamu. Nabi kata tak, hak lain, yang lain, bukan hak akhirat ni, hak dunia ni. Kalau kamu tak ada unta ke, kamu tak rumah ke, kamu tak kahwin lagi ke, permintaan dunia. Maka dia pun kata, tak, ya Rasulullah, tidak ada permintaan selain untuk tinggal satu syurga dengan kamu. Cerdik sahabat ni. Nabi kata tak ada yang lain, dia kata tak ada. Nabi kata, kalau macam tu, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku untuk menolong kamu nanti dan perbanyakkan sujud. Nabi suruh sahabat ni banyakkan sujud. Hadis tu sahih, riwayat Imam Muslim. Saya rasa sekadar tu dulu untuk pagi ni. Semoga kisah-kisah tersebut menambahkan iman kita, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf terkasar bahasa, perli ke apa ke, saya minta maaf banyak. Yang tu saja. Terima kasih kepada pihak pengurusan tertinggi LADA atas undangan pada pagi ini. Nak kata semoga kita berjumpa lagi tu teriau kan. Semoga kita berjumpa di mana-mana lah, tu senang sikit, insya-Allah. Jadi yang tu saja kepada pengurusi majlis, silakan.